Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan lagi perbincangan kita berkenaan dengan pembangunan mapan dalam Islam, ya. Dan tumpuan masih lagi pada alam sekitar. Dan dalam alam sekitar tu kita bincangkan yang ketujuh, iaitu memelihara iklim, ya, memelihara iklim. Jadi perubahan iklim pada hari ini telah menjadi perbincangan hangat. Pencemaran udara dan pemanasan global telah menjadi agenda penting. Kawasan yang dahulunya tiada banjir, tiba-tiba sekarang kerap kali dilanda banjir akibat curahan hujan yang luar biasa. Dan kawasan-kawasan lain pula yang dahulunya banyak menerima hujan, kini menjadi kemarau. Kan ada juga kawasan yang dahulunya aman, damai, sekarang dah mengalami banjir ketika musim hujan dan kemarau panjang ketika musim panas. Ahli-ahli sains telah lama memberikan amaran mengenai masalah pencemaran dan pemanasan global, kan, tapi kurang mendapat perhatian, ya. Ahli sains terdapat menunjukkan kepekatan karbon dioksida, ya, di udara daripada tahun 1000 hingga tahun 1800 lebih kurang sama je. Dia punya paras oksigen dalam udara itu lebih kurang sama, kan. Tetapi iaitu dia punya kadar lebih kurang 280 part per million, 280 bahagian per sejuta, ya. Kemudian meningkat secara eksponen sehingga mencapai 380 bahagian per sejuta pada tahun 2000, ya, meningkat naik, ya. Dia punya graf tunggu, mula data tunggu naik macam itulah, kan. Daripada tahun 1800 tu kepada tahun 2000 lah, kan. Dan demikian juga gas methane, ya, juga gas nitrous oxide, ya. Gas-gas ni semua menjadi penyebab timbulnya gejala rumah kaca kepada dunia, ya. Iaitu gas-gas yang memerangkap haba. Dan akibatnya bumi ini semakin hangat, ais di kutub selatan dan utara semakin mencair, kan, dan air laut meningkat. Kepekatan gas-gas ini telah meningkat dengan cepat dan makin cepat disebabkan aktiviti pembakaran sama ada secara terbuka atau disebabkan oleh enjin kereta yang menggunakan minyak, ya. Jadi satu persidangan puncak mengenai bumi telah dianjurkan oleh bangsa-bangsa bersatu pada 3 hingga 14 Jun tahun 92 untuk membincangkan masalah sejagat yang dihadapi oleh dunia akibat pencemaran dan pemanasan global, ya. Di akhir persidangan, satu deklarasi telah dikenali dengan Agenda 21, ya. Agenda 21 telah diisytiharkan, ya, dan ditandatangani oleh 178 negara lah. Akan tetapi deklarasi ini tidak mengikat dan pelaksanaannya agak lembab lah. Kan selepas itu pada tahun 2000 bangsa-bangsa bersatu telah membuat beberapa inisiatif, ya, untuk memperbaiki keadaan, dan pada tahun 2015 bangsa-bangsa bersatu telah membuat inisiatif besar yang dikenali dengan nama Agenda 2030, ya, untuk pembangunan mapan. Inti kepada agenda ini ialah 17 matlamat pembangunan mapan ataupun 17 Sustainable Development Goal, ya. Sebahagian negara melaksanakannya dengan bersungguh-sungguh, manakala yang lain atas berbagai alasan macam melepas batuk di tangga sahajalah, kan. Disebabnya banyaknya negara tidak bersungguh dalam menangani perubahan iklim. Hari ini kita sedang merasakan akibatnya lah, kan. Pada tahun 2014 Kelantan telah dilanda banjir. Ini berlaku bukan di Malaysia saja, yang tak kisah ni di mana-mana berlaku, tapi kita merasakannya, kan. Di Kelantan banjir besar tahun 2014, ya, menenggelamkan banyak rumah. Pada tahun 2021 pula terjadi banjir besar di Selangor. Banyak rumah yang tenggelam di Shah Alam, ya. Banjir datang dengan tiba-tiba yang menyebabkan banyak harta benda yang musnah dan ramai orang yang terperangkap di atas bumbung tak dapat pergi mana-mana. Banjir besar juga berlaku di Pahang, yang telah menenggelamkan banyak rumah. Jadi jauh di bahagian selatan kita, tak berapa jauh jugalah sebab dekat dengan Jakarta aja, kan. Ada sebuah masjid, nama masjid itu adalah Wal Aduna, ya. Boleh Google, ya. Boleh Google, nampaklah semua, ya, Wal Aduna, ya. Masjid ini tak besar dan tiada yang boleh dibanggakan, ya, kerana dia hanya sebuah masjid kecil di bahagian utara Jakarta, no. Tapi dia telah menjadi terkenal kerana telah menjadi simbol perubahan iklim, ya, kan. Gambarnya tersebar dalam semua media-media antarabangsa lah. Dulu dia merupakan tempat sembahyang pekerja-pekerja pelabuhan
Jemaahnya ramai sehingga melimpah keluar lah, terutamanya ketika bulan puasa dan hari Jumaat. Tetapi pada semenjak tahun 2011 dia tak digunakan lagi kan, kerana telah tenggelam, ditenggelami oleh air laut kan. Jadi gambar-gambar masjid ni memang boleh tengoklah dalam Google nama masjid tu kan, Masjid Al-Luna tadi, akan tengoklah kan, tengok sendirilah kan. Sebabnya air laut telah meningkat pada kadar 7 hingga 8 mm setahun dan permukaan tanah pula mendap akibat banyaknya air yang disedut melalui telaga tiup ya. Tenggelamlah masjid itu kan. Jadi satu lagi yang jadi terkenal, Kampung Bedono. Kampung Bedono ni di Demak, Jawa, di Jawa Tengah lah. Kampung biasa, tak ada apa kan. Tak adalah istimewa kampung ni, tetapi dia telah menjadi simbol jugalah perubahan iklim ya. Jadi ada seorang ni, dua orang lah, nama satu Muhammad Rifai dan juga satu lagi Nur Rahman. Dua orang penduduk kampung tersebut lah yang terjejas ya. Jadi diorang ni bercerita macam mana kampung dia. Sambil menunjuk ke arah laut, mereka berkata dahulu ada jalan konkrit di sana. Jalan konkrit di sana, tetapi kini telah ditenggelami air laut. Tahun 1995 merupakan tahun pertama mereka dilanda banjir air pasang. Sebelum tak pernah ya. Banjir ini semakin besar dan kerap sehingga menenggelamkan rumah-rumah pada tahun 2006 lah. Selanjutnya mereka menceritakan pada satu hari itu ketika mereka solat Jumaat, banjir air pasang datang dengan tiba-tiba. Habis semua jemaah basah kuyup lah kan. Jadi Nur Rahman tadi menceritakan pengalamannya mengenai banjir air pasang ni. Ketika tu dia sedang tidur di lantai rumah dia lah. Tiba-tiba air datang membasahi tilam dan dirinya lah. Kejadian seperti ini telah semakin kerap berlaku dan pada tahun 2006 sebahagian rumah telah tenggelam dan mereka seramai 266 keluarga dipindahkan ke tempat yang tinggi kan. Dan pada tahun 1994 rumah mereka, pada tahun 1994 rumah mereka ni 5 km daripada laut kan. Jauh kan 5 km daripada laut kan. Sekarang ni rumah-rumah itu sudah di tepi pantai dan dibanjiri oleh air masin setiap kali air pasang ya. Jadi apa yang patut kita lakukan untuk menjaga iklim ini kan? Jadi sehubungan ini Allah berfirman, maksudnya lebih kurang dalam surah Al-A'raf, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya, dan berdoalah kepadanya dengan perasaan bimbang kalau tidak diterima, dan juga dengan perasaan terlalu mengharap supaya makbul. Sungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang memperbaiki amalannya ya. Makna kerosakan dalam ayat ini adalah sangat luas. Ada yang nyata, ada yang juga tidak nyata ya. Menebang hutan secara besar-besaran adalah nyata kan. Membuang sampah merata adalah nyata. Tetapi menggunakan kereta yang banyak menggunakan minyak adalah tidak nyata, tetapi dia boleh menyebabkan kepekatan karbon dioksida di udara bertambah yang mengakibatkan pemanasan global dan seterusnya menyebabkan perubahan iklim ya. Inilah yang berlaku di negara-negara kaya. Kesan perbuatan mereka bukan sahaja menimpa diri mereka tetapi juga orang-orang lain di tempat yang jauh daripada mereka seperti kita dan juga di Indonesia ya. Walaupun orang yang banyak menggunakan minyak tu, yang banyak menggunakan kereta besar-besar tu bukan tempat kita, tapi kita menerima bahananya ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.